Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara, Bahagia Datuk Haji Makfiah bin Mat Jamin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berusaha Encik Zul Fadli bin Abdul Aziz, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Yang berusaha Encik Saiful Effendi bin Muhammad Zahari, Wakil Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian BSPH Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Harun Nizam bin Muhammad Sopri, Presiden Brigade Negaraku, merangkap timbalan Ketua Penggerak Guru Pewaris Negara Kebangsaan. Yang berusaha Encik Aziruddin bin Abdul Aziz, Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Sembilan. Yang berusaha Encik Zaidi bin Ishaq, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Ketua Pegawai PPD Seremban, Kuala Pilah dan Port Isen. Penasihat Kehormat Brigade Negaraku, para pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan pejabat pendidikan daerah. Para jemputan khas pihak media, Yayasan Negeri Sembilan dan MAINS, rakan-rakan strategik Brigade Negaraku, para pengetua dan guru besar, guru-guru pewaris negara seluruh Negeri Sembilan, tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin yang dikasihi sekalian. Panjang betul. Saya pengalaman bercakap ni ke Brunei lah. Brunei senarai VIP 3 muka surat nak baca. Kan, saya ceramah di Universiti Brunei Darussalam dengan Kupus B. Memang senarai tu. Dan dia tak kira dah. Contohnya macam hari ni kan, kita punya pengarah pendidikan Negeri Sembilan, dan ikutkan dia ranking nombor 1. Tapi kalau pergi Brunei, contoh kalaupun pangkat dia tinggi, dia tetap tuan rumah sebut dulu. Dia lain pula Brunei ni. Macam itulah. Tapi itulah bab kata orang. Kan, terima kasih. Saya syukurlah sebab saya tak sangka pula saya capek nak dipanggil naik ke atas. Sebab saya beberapa kali dijemput untuk program buka puasa ni, biasanya masa untuk saya tinggal sikit je. Saya pernah ketika program buka puasa dengan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri masing-masing, jadi cakap tak erti sekejap. Jadi saya pula berucap tinggal 5 minit nak berbuka. Jemput je kat tu. Jadi dalam 5 minit nak berbuka, saya pun ayat saya senang je. Saya tak adalah masa yang paling seronok saya berceramah ni lah dia. Sebab masa sekejap bayar sama. Saya kata macam tu. Saya sebut macam tu lah. Macam mana pun terima kasih lah kepada Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Banyak buah fikir yang dah dikongsikan tadi, yang mana banyak yang perlu kita fikirkan. Kadang-kadang benar tak direct, tapi dan saya kebetulan pula pernah jadi guru. Nak tunjuk hebatnya karier guru ni, saya tak pilih jadi cikgu. Sebab saya pernah jadi cikgu dulu, saya pernah jadi guru ganti selama beberapa bulan. Kemudian daripada sekolah ni tukar ke sekolah ganti ni, tukar sekolah ni, sampailah saya dilantik jadi guru sandaran tidak terlatih JSTT dengan gaji 494.50 sen. Masa tu mengajar dekat sekolah menengah Jalan Lup Rahang ataupun namanya Bukit Mewah. Pada hari ni saya pernah mengajar di SRJKC Pei Hua dekat depan Chinese Maternity Hospital tu dulu pernah. Sebabkan saya Melayu, maka dia bagilah kelas yang paling teruk bahasa Melayu. Tu saya kata azab betul mengajar budak ni. Kan, jadi bukan semua orang boleh jadi cikgu. Betul lah bab kata Tuan Pengarah tadi, Datuk Pengarah tadi kata, sebenarnya satu karier yang paling mulia adalah karier guru. Paling mulia. Tapi katanya tak adalah sampai nak bangga diri. Betul, kita tak ada sampai nak bangga diri, tapi janganlah sampai merendah diri teruk mana. Kadang-kadang bila tanya awak kerja apa, ayat yang tak tahan cikgu je. Je tu kenapa ada je ujung tu? Sedangkan dulu kalau cikgu baru sampai ke kampung tu, apa setandan pisang bawa, nangkau apa benda orang tak bagi. Orang respect dengan cikgu, tapi kita sendiri yang merendahkan karier. Saya cakap beberapa itu sebab PDPR, penceramah yang paling laku sekali waktu PKP itu Samsul Debat lah. Hari-hari PDPR tajuk tu.
PDPR kan, sebab lepas tu dia kata balun. Sebab cikgu tu siap beritahu tolong balun. Sebab dia nak balun mak ayah tak boleh. Samsul debat dia boleh. Sebab betul lah, kesian. Saya paling kesian dengan cikgu lah. Memang saya kesian lah. Kan? Jadi kita ni kena faham-faham lah kan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang digontang kan. Memang takkan faham kalau tak digonongkan. Itu sebab cikgu je yang boleh buat tu. Kan? Cikgu yang boleh buat benda-benda macam ni. Itu sebab tadi bila pengurusi majlis dah jual pantun, kita kena jawab lah. Kan itulah adab kan. Kan cantik toluk pantai landai. Tambat perahu tapi kuala. Biarlah buruk kain dipakai. Asalkan penuh ilmu di dada. Nak penuh tu siapa? Nialah yang kat depan sana. Bukan semua orang lain dah. Kan kita lah yang kena ambil peranan tu. Dan kalau kita tengok dalam situasi Malaysia hari ni, satu benda yang selalu saya tekankan dalam bab Ramadan ni, bulan Ramadan ni, kenapa? Menyuburkan sifat apa? Kita tahu pengajaran Ramadan ni ada 3. Yang pertamanya untuk menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik. Itu satu. Yang kedua untuk mengawal hawa nafsu. Tapi yang ketiga tu, menyuburkan perasaan pemaaf, tolak ansur dan juga hikmah. Itu dia. Hikmah macam mana? Sebab orang kat Malaysia ni kadang-kadang bercakap, marah, main lontung kadang-kadang. Hikmah langsung tak ada. Penting hikmah ni. Menanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Ada ilmu, kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawa. Penting tu. Maknanya kalau tidak akan membalunnya semua. Kita boleh tagur tu dengan cara baik. Saya ni bukanlah kata tak bersetuju dengan peminangan ni. Tapi anak kita ni ialah masak nasi pun mentah ni tak apa-apa pandai lagi dah. Banyak lagi nak kena ajar. Jadi nak menolak bulat-bulat tak. Tapi orang kata beradab lah orang kata. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk lobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Mana nak cari tu? Kek ni 9 lah patut Saya cakap pasal PDPR. Tak pening kepala cikgu. Cikgu mengajar. Cikgu punya sabarlah. Siapa ya yang datang hari ni? Kelas. Siapa hadir hari ni? Krik. Cikgu tu seorang je. Cikgu tengah semangat ni. Budak seorang pun tak masuk. Bayangkan dekat Seremban sendiri pun, dia ada beberapa sekolah, kehadiran not even 11%. Kehadiran macam mana tu? Bukannya kampung Ulu Banat lah. Tengah pokan. Bila YB datang bagi bantuan gadget, semua datang. Kan? Kenapa tak on kamera? Habis data tu. Bahal main game. Jadi ini krisis apa? Inilah yang disebut tadi. Krisis yang saya sebutkan. Di Malaysia sekarang ni sedang menghadapi krisis adab. Jadi kita bukan nak cakap pasal politik apa, tak ada, saya tak ada. Tapi semua peringkat ada. Baik di parlimen, baik di DUN, baik kawasan kejiranan, baik kemasyarakatan, baik guru dengan anak murid, baik kawan-kawan. Semua bab adab ni habis dah sekarang ni, parah. Kau tidak takkan Sultan Johor boleh panggil macam sangka borok? Cuba fikir. Betul tak? Menjorit. Saya cerita, saya share pengalaman. Saya ceramah kat Melbourne. Bukan Melaka tau, Melbourne. Di Melbourne, ramai Singaporean. Datuk, dia tegur saya. Ustaz, nak tanya sikit, parlimen kat Malaysia memang hari-hari macam tu ke? Kita bukan nak cakap parti mana-mana, tak ada. Menjorit, bercakap, mana adab? Adab, saya tahu saya lah masa saya masuk pertandingan debat ala parlimen Malaysia dulu. Kan? Memang kalau kita bercakap bagi celahan, izin laluan, yang lain senyap ni. Dia kata, sebentar Muhammad, sebentar lagi saya akan ambil. Kita duduk dulu. Itu rules dia. Itu yang dia ajar. Mana? Jadi itu tu antaranya lah, bab-bab adab ni kan. Itu sebab orang cakap, makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat kota Melaka. Makan sirih mengonyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Ini perkara yang kita kena perhatikan. Adab. Kenapa orang dulu makan kat atas tikar? Duduk bersila. Takkan makan dulu sebelum abah tu tak mulakan. Kan? Kenapa? Adab. Jalan menunduk. Cuba tengok tadi. Cawan. Dia dah letak dah air tadi. Dia alih tu. Sebab apa? Adab dia tahu pencamah poso. Kan? Kan? Lagi satu lagi, orang tu dia tanya, Samsul debat ni dia nak ceramah duduk ke berdiri? Saya pilihlah berdiri. Saya memang tak suka ceramah duduk. Sebab awak tinggi kan? Bila duduk kat situ macam menyangkuk masa ceramah.
Ya, biarlah saya berdiri. Berdiri puas sikit orang tengok muka saya ni. Sebab dari segi adab ni penting. Tu sebab saya tegur. Kalau dari segi budak-budak tak on kamera tadi, mana salah? Mana salah? Kat mana silap? Maka saya kata, minta maaf kalau saya potik kata-kata pak saudara saya seorang tu, Gek Perak tu, dia pernah tegur saya pun. Dia kata, dia pernah tegur lah, dia pernah bercakap, ada satu ayat yang dia sebut, saya kata, siapa ajar anak korang ajar? Tu ayat dia. Yang siapa yang ajar? Masalah bila saya balun kat dalam PDPR tu, bila saya balun dalam ceramah online untuk mak bapak tu, mak bapak yang datang dalam online ni semua mak bapak yang okey-okey. Mak bapak yang tak okey, dia jangan malasan, dia tak join ni, bagi link macam mana, baiklah, tak ada, dia tengok dah. Mak bapak yang okey-okey ni lah yang tanya macam mana cara nak mantapkan anak-anak, bagaimanakah, semua innocent. Ini realiti dia, realiti dia. Jadi itu sebab saya kata, siapa ajar anak korang ajar? Jadi mak ayah. Takkan nak salahkan pengawal keselamatan. Takkan nak salah. Saya kata, okey, kalau orang nak salahkan cikgu ni tak boleh pakai, cikgu ni pemalas, cikgu ni banyak hal. Tak apa, cikgu buat hal, itu bukan kerja mak bapak nak tegur. Cikgu-cikgu buat hal, guru besar, pengetua boleh tegur. Guru besar, pengetua buat hal, PPD boleh tegur. PPD buat hal, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri boleh tegur. Kan? Jabatan Pelajaran Negeri buat hal, kementerian boleh tegur. Kementerian buat hal, menteri boleh tegur. Menteri buat hal, Perdana Menteri boleh tegur. Perdana Menteri buat hal, Sultan boleh tegur. Tapi kalau mak bapak buat hal, siapa nak tegur? Tak ada. Dia yang betul. Itu cerita dia, saya cakap. Saya kata tu sebabnya kalau kita tengok Saidina Umar dah hajar dah gitu. Nak mendidik anak ni macam mana? 7 tahun. Tiga peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan selepas 14 tahun. 7 tahun pertama layanlah anak seperti raja. Apa dia nak bagi? Tak susah, kau dah RM2 banyak. Apa dia nak barilah kan? Apa dia nak kan? Bagi, dia nak apa? Bagi dia, syukur 7 tahun pertama. Lepas 7 tahun, masuk tahun ke-8, 7 tahun seterusnya, layan anak seperti hamba. Mula bagi dia tugas, mula bagi dia kerja. Tanyalah pengarah pendidikan Negeri Sembilan. Tanyalah dulu, masa kecil dia kena baik pun, ikut abah. Pergi ke kebun, pergi ke apa, cari apa. Kecil-kecil lu, mana ada macam sekarang. Daripada pagi menghadap benda tu. Ya. Kan bunyi dah, betul lah tu. Tu saya cakap, kalau main tu yang sampaikan Mak atau khabar, kalau lah main game tu zikir lah, dah ramai jadi wali dah. Agak macam tu lah kan. Tak, budak, betul tak? Realitinya budak ni main game, kalau tak makan pun tak apa dah. Tak makan tak apa dah. Itulah tahap dia. Tengoklah orang pergi beraya. Tengok tahun ni boleh raya balik. 2 tahun kan, 2 tahun tak beraya. Tahun ni memang tak ada orang peduli dia pengumuman raya tu. Tak ada orang peduli pengumuman tu daripada penyimpan maha besar raja-raja. Yang dia dengar, tahun ni raya walaupun endemik ke apa, kita akan raya. Tu dia nak dengar pengumuman tu. Menteri cakap raya, baru raya dia kata. Ya, kalau tidak dulu, PKP dilanjutkan. Itu kan ayat kan. Tak ada. Kan, bila raya, cuba kita tengok. Mana lagi dah suasana duduk berbual kau macam mana sekarang, kau buat apa, tak. Yang diheboh selfie. Saya kalau pergi mak saudara beraya, makin kan nampak ramai nanti lalu tunggu lain gua lu. Ayah. Yang baru ni saya baru balik pada umrah macam tu ya. Bergambar, ajak bergambar. Saya pun tak tahu tu Makkah ke Malaysia. Dia ramai orang Malaysia. Ramai orang Malaysia. Bayangkan dekat Tampek Sa'i tu dah macam haji lah. Dia ramai. Kan? Ada seorang tu, Ustaz ambil gambar, Ustaz. Tengah tawaf punya ambil gambar. Ustaz ni. Dia suruh itibak ni. Bukan nak nampak baru. Kau nak tengok BCG dan apa? Dia nak bergambar. Marah dia orang ni, orang Malaysia ni. Lepas tu dia seorang makcik tu. Ambil gambar boleh tak? Makcik bukan ambil kau semalam. Semalam baju lain ni lah. Parah betul. Asal tukar ambil gambar. Tapi tak boleh. Tapi yang paling mustahak tu saya kata kita di Malaysia ni sekarang sedang menghadapi satu krisis yang sangat besar. Guru-guru kena ambil perhatian. Baru ni saya ceramah di Sekolah Kebangsaan Majlis Agama Islam Bintulu. Majlis Agama Islam Sarawak di Bintulu. Saya pun tekankan benda yang sama. Kita sekarang ni, anak-anak kita ni ada satu isu, iaitu isu adab. Adab cukup parah sekarang. Kalau contohlah saya duduk dengan
Dengan Datuk Pengarah duduk dengan Abang Nizam gitu, Khairul Nizam ni, Brigade Negaraku ni, sebab kita duduk. Dia duduk dengan Abang Khairul Nizam ni, untung cuba tengok Facebook dia, perempuan ni ramai. Perempuan ni dia punya bawah-bawah tu kan, ramai orang kuat-kuat kocok. Tak, bukan apa. Contoh saya duduk dengan dia, duduk dengan Datuk Pengarah tu, duduk minum kopi lah kata kan. Tiba-tiba lalu seorang anak dara dia kata, tumpang lalu bang, abang panggil. Terang kek songkok pengarah menirikan main. Dia sebut tumpang lalu bang. Langsung pengarah dengan saya tanya Nizam. Tanya anak siapa tu? Sebab apa kita tanya anak siapa? Sebab adab. Tapi kalau lah, walaupun kita duduk satu meja macam ni, duduk satu meja, tiba-tiba ada seorang datang, woi, kau tahu tak pengarah mana? Woi. Walaupun kita tahu silat-silat Datuk Pengarah ya, entah kau pilih cari, tak tahu mana dia, tak tahu mana tempat. Sebab apa? Sebab bila orang tidak beradab, tidak layak penghormatan daripada orang, apatah lagi di sisi Allah, kena faham. Itu sebabnya kita penting ni, bab adab ni. Guru-guru lah yang patut berperanan untuk bantu. Nak-nak pula dengan ilmu. Itu sebab Imam Malik kata, ada ilmu, tapi kalau tak ada adab, tak ada guna. Biar ada ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Itu Imam Malik sebut. Kain songket benang sutera, lilit sabolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Torangkanlah. Didiklah anak-anak kita ni. Biar dia sama-sama membangun. Kan? Biar anak-anak kita ni jadi golongan yang beradab. Macam contohlah tadi, macam hidangkan air. Cuba kita tengok kek hotel, macam mana dia buat. Kek rumah pun patut macam tu. Kek rumah bagi kek suami kan pun patut macam tu. Bukannya berbangga dengan cawan IKEA tu. Kan? Dia bagi cawan ni biar dia beralih macam tu. Jadi bila pegang tu, pegang tapak tu. Jemput minum bang. Contoh. Jadi suami nak sambut satu tangan kau, dua tangan tu pulang kat dia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak adab tertib itu. Dia bagi pegang tangkai. Ha? Nah bang, kau ingat ni kelab malam kau? Tak, ni betul. Tak, ni ada sebab. Saya kaji benda ni, ibu saya faham, patutlah orang tua-tua dulu baik benda ni. Kenapa dulu mak ayah dulu? Betul atau tidak? Tanyalah. Orang-orang lama lah terutama je tanya. Betul tak? Kenapa pinggan ayah tak sama dengan pinggan anak-anak dengan bini itu tak sama? Pinggan ayah mesti lain. Cawan gelas mesti lain. Gelas yang besar sikit, siap bertangkai. Orang lain semua kecil-kecil. Lagi bangsu budak tu, lagi sumbing pinggan. Yang pinggan yang bunga topi tu kan. Kan? Iya. Bila nak kenduri bawa keluar pinggan tu kan. Ya betul. Pinggan yang pecah-pecah yang ada supik-supik sikit tu kan. Itulah. Bila anak balik macam balik main bola, mak hawilah mak, apa ambil air kat dalam peti ais tu. Apa cawan ambil kat sinki. Bila pegang kat sinki, ni cawan abah ni. Situ dah start hormat, letak dia balik. Itu baru cerita gelas tu. Nampak orang tua kan, lalu depan orang tua, pak cik tumpang lalu, pak cik, baik anak kau ni. Lalu. Kan tu lah. Nunduk. Kan? Salam cium tangan dengan orang tua, betul adab. Itu dulu siapa cakap? Yalah kalau dulu tu dulu bila? Zaman Nabi lagi. Macam mana ketika pada satu hari tu, pada satu hari kita tengok Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas ni sepupu dengan Nabi. Dia keluar, dia nampak guru dia. Nampak guru dia nak naik kenderaan, nak cek kenderaan, tengah tunggu dalam apa mana kenderaan nak naik ni. Maka Imam Ibnu Abbas ambil satu kenderaan, ambil unta, dapat seekor bagi dia naik. Dan bila dia naik aja, dia ingat ni yang si Imam Ibn Abbas ni akan naik sekali. Tak, rupanya dia mengiringi guru dia ni naik kenderaan, dia berjalan kaki mengiringi sampai ke tempat dia. Guru dia tanya, apa kerja kau ni? Kenapa kau tak naik sekali? Kenapa lah kau berjalan kaki macam ni? Beginilah kami diajar tentang adab menghormati guru kami. Nampak? Mulia cikgu ni. Pada siapa yang tak tahulah cikgu tu guru. Orang nampak mengangur, faham tak kita tak tahu lah. Faham. Kemudian bila sampai kat destinasi ni tadi, guru tu turun, dia bersalam dengan Imam Ibnu Abbas yang lebih muda pada dia, salam dicium tangan dia. Kenapa kau salam cium tangan aku, kata Imam Ibnu Abbas? Beginilah kami diajar untuk menghormati salasilah keturunan Nabi. Adab, hormat. Kita dulu tengah tengok TV, dulu mana ada remote?
Kita lah jadi remote. Satu. Tekan je satu. Dua. Tekan dua. 3 pun 1, 4 pun 2. Dia sampai nombor 9. Kosong untuk video. Tu kok kaya sikit lah, ada video player. Kan? Jadi, bila kita tekan tu, tengok, kadang-kadang kita tengah tengok cerita kita Ultraman atau Penggaban ke 4 petang ke 5 petang. Macam tu lah. Tengah-tengah tengok tu, Assalamualaikum. Salam. Ya cik, mak ada? Ada cik, jap cik Cik duduk panggil mak jap. Tutup TV, pergi panggil mak. Mak jangan lama nak mak. Jangan tengok TV mak pun, yelah, kejap lah. Berburak tu, tu dalam ambil lah. Masa tu mana ada Astrobion. Boleh rekod. Tak ada. Lepas tu, ayolah, lama berat. Banyak cerita kau tu. Dia pun tu kan dah habis cerita tu. Itu dulu, adab Sekarang, Assalamualaikum, salam, mak ada? Ada cik, ikut belakang. Dia suruh makcik tu ikut belakang. Dah lah rumah teres, tengah lah tu. Macam mana ikut belakang, macam cerita sikit. Dia ikut belakang kotak-kotak, tahu main dia mana. Ada salah rumah pula. Kono nak keluar kira balik semula. Tak ni, reality. Orang tua-tua dulu, salam, kadang-kadang dia lalu kan, pakcik saya lalu belakang, lalu depan. Marah dia lalu belakang. Sebab ada orang tua yang pegang kan tu. Lalu belakang habis ilmu kan. Ada lah orang tua-tua dulu. Kan? Iya, ini cerita dia tu sebabnya kadang-kadang kita kena faham. Hari ni kalau kita ada adab, insya-Allah boleh pergi jauh. Tetapi disebabkan tuntutan semasa, ilmu juga tidak boleh kita abaikan. Ilmu tak boleh kita abaikan. Akar keranji dikerat-kerat, campur halia, dibuat jamu. Hina bosi kerana karat, hina manusia sebab tak berilmu. Jadi mana lagi nak jawab tu? Cikgu lah juga jawab. Peranan ni ke cikgu. Bila saya camah motivasi tu, sebab bila saya camah motivasi secara fizikal dengan budak-budak, saya memang bahasa saya banyak aku kau ya, biar dia copek faham. Saya cakap dengan budak-budak form 5 tu. Saya cakap dengan budak baru ni kat kolej tingkatan 6. Saya cakap dekat budak-budak sekolah, saya kata macam mana? Saya kata kau pandang betul pagar sekolah ke tu? Saya cakap. Berapa banyak daripada awal tahun sampai sekarang kau nampak bekas pelajar masuk dalam sekolah ni, jumpa cikgu cakap terima kasih sebab dia dah jadi orang? Berapa ramai? Saya kata. Kau datang pun mungkin sebab sijil tertinggal. Minta pengesahan pada pengetua. Kan? Itu lah. Tapi cikgu apa? Cikgu tetap mengajar. Cikgu tetap mendidik. Jadi macam mana kita nak rasa karier kita ni karier yang sia-sia? Karier kita ni malu nak ngaku lah orang kata. Apa pasal? Sedangkan ini adalah sebaik-baik karier sebab kita menjadikan orang itu orang. Ada beza antara orang dengan menjadi orang. Jadi kita mendidik dia supaya menjadi orang, menjadi manusia yang berguna. Dan bila kita nak ajar dia tu, adalah benda-benda yang dia kena ikut. Jadi mak ayah pun kenalah faham, ikutlah gagam. Janganlah cakap sekolah saya dulu tak macam tu pun. Kenapa sekolah ni macam ni? Kenapa sekolah yang ni macam ni pula? Kenapa KGV macam ni? Kenapa pula KPD macam ni? Kenapa pula Ketampin macam ni? Janganlah dibanding-bandingkan. Kan pokok sana dia tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Putus nyawa dari badan barulah bercerai petua guru. Apa juga yang guru pesan tu ikutlah tempat masing-masing. Janganlah nak banding-bandingkan. Memanglah tak sama. Tapi itulah kan, budak-budak sekarang ni, dia zaman moden sekarang ni. Kita pun tak sangka. Dulu saya ceramah lah, saya pernah ceramah. Saya kata tak lama lagi kita akan pakai teknologi. Kita akan belajar teknologi. Tak perlu lagi dah pakai buku-buku ni. Tapi memang kita selalu cakap benda tu, tapi kita tak sangka yang cepat masa berlakunya tanpa kita bersedia. Tiba-tiba COVID-19 datang. Macam orang Seremban dia tak faham mana COVID-19 tu. COVID-19 pun dia faham. Kan dia kolak tu. Mana COVID-19 dia faham. Itu cerita tu. Kan? Itu sebab kalau saya lah menteri pendidikan, saya umum dengan ini, saya mengumumkan bahawa kita akan menghapuskan skim pinjaman buku teks. Dan kita akan perkenalkan mulai 1 Mei kita akan perkenalkan skim pinjaman tablet mengikut tahun. Macam. Nampak? Dalam tu dah siap install buku teks. Darjah 1 punya tablet.
Darjah 2 punya tablet, darjah 3 punya tablet, darjah 4, darjah 5. Jadi barulah cikgu dah, okey jangan lupa siapkan homework dalam folder nombor 5. Sebelum tengah malam ni email kat cikgu. Dan kemudian saya arahkan, oh mak ni belum jadi mentari tu sebab ada ayah nama dah. Dan saya minta SKMM cuba pastikan bahawa kita bersama-sama pastikan setiap kampung dan taman perumahan kita akan wujudkan wifi percuma. Tak timbul isu tak ada line, tak timbul isu tak ada data, tak ada bajet dan sebagainya. Sebab cerita tentang dasar IT kebangsaan dah bermula sejak 1990 lagi kita dah cerita. Ketika Tun Dr. Mahathir membentangkan kertas kerja Malaysia melangkah ke hadapan, wawasan 2020. Jom, macam mana nak cakap? Dah lapar, dah habis dah 2020. Masih lagi cerita, lain tak ada. Macam mana? Kan? Macam tadi. Macam mana tak bosan pengorbanan guru? Budak-budak hari tu, seminggu sekolah, seminggu tak poning mak ayah tu. Cikgu pun poning. Sebab walaupun separuh PDPR, separuh datang fizikal, tetap cikgu kena ajar. Itu sebab bila saya tengok sahabat-sahabat kita di Miri, ada yang bawa anak yang masuk hutan naik bukit, turun bukit, nak cari line sebab nak baca WhatsApp. Bukan nak masuk Zoom dah. Nak baca WhatsApp, baru nampak homework anak sekolah rendah ni, tidur dalam hutan bagi anak tu siapkan homework. Dah siap, esok tu baru jalan balik-balik ke rumah. Ini realiti yang berlaku di negara kita. Jadi setujulah saya tu. Bila kata, ini kalau saya kata. Praktikalnya kan. Iya. Nak cakap banyak zaman dah berubah. Sekarang ni mana ada? Dulu poi pejabat, alamak tertinggal pula barang. Tak apalah balik kang. Sekarang tertinggal handphone, pusing balik walaupun dah sampai pejabat. Tanya tu Tok Pengarah. Terutama lelaki, kalau balik ambil handphone, bahaya telefon rumah kat rumah. Kau jangan main-main kan. Tanya Nizam tu pengalaman. Woi jangan. Kono pula tak ada password pula hari ni. Kacau kan. Sebab macam-macam rahsia. Itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Sebenarnya saya respect, saya cukup kagum dengan cikgu. Sebab cikgu adalah satu career yang Dr. Usman Awang sebut dalam sajak dia. Lawyer, doktor, engineer, semua yang hebat-hebat tu semuanya bermula, ayat dia bermula dengan seorang guru biasa. Apakah pagi tadi saya ceramah tentang fadilat sedekah? Apa sedekah yang paling besar sekali? Sedekah cikgu lah paling besar sekali. Jadi jangan komplain, menyungut ya. Satu hari kena datang. Tu wanda Ni hari kebangsaan ni kena pasang enggak bendera ni? Manuman Tak, saya tahulah. Saya dengar cikgu cakap macam tu, saya ulang balik. Bukan saya cakap dah. Tapi dah nama cikgu kan. Kadang-kadang cikgu tu buat banyak kerja-kerja yang tak berkaitan dengan pengajaran tu. Dia buat. Tapi, apa lebihnya? Lebihnya adalah benda baik. Diizinkan oleh Allah. Niatkan Allah. Dapat pahala ibadah. Settle. Itu je. Contohnya saya, saudara Nizam, sebab saya tengok dia aktif dalam persatuan, dengan Datuk Pengarah, kami bertiga sepakat wujud satu persatuan nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Negeri Sembilan. Contohlah ni. Contoh ni. Anak yatim pun tak tolong lah. Mana memang ibu tunggal. Kami fokuslah dengan apa yang kami nak buat ni. Dan kami namakan persatuan tu PLP, Persatuan Lelaki Prihatin. Kan, kami pun bagilah bantuan. Benda baik. Benda baik. Diizinkan oleh Allah, kami pergi ramai-ramai pergi sampai bantuan. Kemudian niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Dahlah sedekah, dapat pula pahala ibadah. Tapi kalau cara tak betul, contoh, dalam bagi-bagi bantuan, tiba-tiba Nizam kata, Datuk Pengarah, Samsul Debat, rumah yang last ni, you all semua tak payah ikut lah. Biar saya pergi seorang. Oh, apa hal? Rupa ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Muka sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak bagi kita ikut. Dia tambah contoh lah kan.
Jadi bila datang fitnah tu jadi tak betul. Ni contohlah, nizam tak macam tu. Saya kenal dia. Dia kalau cukup jago ni, dia kadang-kadang ada perempuan nak jumpa dia minta pandangan, dia tanya pandangan saya dulu. Patut pergi ke tak? Dia tanya saya dulu. Saya tanya kalau kau ajak aku, okey Zam, betul je. Adalah, tapi tak macam tu lah. Macam contoh kita tengok Robin Hood lah. Robin Hood kan? Robin Hood. Katalah Robin Hood tu masuk Islam, Robin bin Hood. Dia nak tolong orang miskin, betul tu. Dia tolong orang susah, betul, benda baik. Katalah dia niat kerana Allah, baguslah. Tapi kaedah dia mencuri daripada orang kaya tu tak kono. Jadi itu sebabnya kita ni sebagai cikgu, apa yang tak kono? Cikgu mengajar. Bila mengajar, beranak pula darjah satu. Darjah satu lah yang paling bagus sekali. Sebab apa? Yang paling mula sekali. Daripada 1 sampai 10. Bono basic ke tangan itu macam mana cara kira? Otak ke kepala ke macam mana? Dan tangan 3. Tangan 3? Macam mana? Kita mengajar budak basic. Dan daripada situ baru dia boleh pergi pada algebra ni semua. Kalau tak cikgu bahasa Inggeris mengajar kat sekolah kampung, saya makin sekolah kebangsaan Paroi makin. Mengajar saya bahasa Inggeris sampai saya dapat top lah kat dalam bahasa Inggeris kat sekolah kampung. Bukan sekolah pakan lah. Kan? Takkanlah saya boleh berdiri kat sini hari ni kalau tak disebabkan oleh seorang cikgu biasa. Masa tu di Julang Batu, sekolah kebangsaan Paroi tu, 2 orang dapat 5A. Saya, Samsul Amri dengan Hanim Osman. Dia lambung sebab 2 orang daripada 60 orang dapat semua A. Masuk sekolah Semat Labu dah mula koyok. Rasa handa wana. Mula-mula periksaan yang pertama akan ambil bahasa Arab, dapat 93%. Masuk duit siling dalam public pun, mak, alhamdulillah mak dapat 93, mak pakai bahasa Arab. Alhamdulillah, rupa nombor 3 terendah dalam kelas. Dah letak telefon baru tahu. Sebab dia kat Sanun sekolah budak pandai-pandai. Tapi macam mana pun ilmu kena ada. Kan ilmu kena ada. Kalau tidak, macam mana kita nak apa? Kita daripada sikit tu, daripada cikgu yang ajar benda-benda biasa sebelum masuk universiti. Jangan ingat kau masuk universiti kau hendak mana. Tak ada. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Kembangkanlah sampai berjaya. Itulah sebenarnya cikgu ni. Daripada tadi aku nunggu kau menapuk untuk diri kau sendiri, tak dapat embak dah. Aku pun tak ada yang tapuk dia. Alah kita cikgu ni sentuh kan. Tak ada dah. Poso poso. Tak teraya nak napuk dah kata. Tapi betul. Kan tu sebabnya saya respect. Saya kata memang hormat ikhlas kat hati saya. Itu sebab saya telefon. Saya tanyalah driver saya, kadang-kadang saya dalam telefon dalam perjalanan saya ke mana-mana kan. Saya mesti akan tengok nombor telefon pensyarah saya, cikgu saya akan call tanya khabar. Kadang-kadang ada yang dah tak ingat dah. Ada cikgu sekolah rendah yang saya dapat tahu cikgu sekolah rendah, ingat cikgu Noraini, dia mengajar matematik dulu. Tapi lepas dia mengajar matematik, dia sambung belajar sudah jadi lecturer. Dia pension dekat jadi lecturer bahasa Inggeris di Pagoh. Bayangkan dia mengajar saya matematik. Dia pension lecturer bahasa Inggeris. Saya tanya. Lepas tu termasuk pensyarah saya dekat UiTM yang mengajar saya accounts dulu. Saya tanya, Puan Laila, ingat tak saya? Samsul lah dulu yang dagang. Oh ingat yang kenakal tu tinggi-tinggi tu kan? Ingat, mana I tak lupa you, dia kata. You buat apa sekarang? Saya jadi penceramah sekarang ni. Dah azan ke? Iyalah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa laka aslamna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahi ala barakatillah walhamdulillah rabbil alamin. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik pihak tuan-tuan menyemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.